mesti sudah terbiasa dengan orang kata bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan sumber perundangan Islam, kan? Tahukah anda, selain menjadi sumber perundangan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah ini juga adalah sumber etika dalam agama Islam itu sendiri. Konsep ini berkait rapat dengan konsep takwa ataupun kepatuhan yang terdapat dalam diri umat Islam itu sendiri. Orang yang bertakwa, tauhidnya kuat. Tauhid dan takwa inilah yang menjadikan mereka orang yang yakin dan juga patuh dengan setiap kalam Allah, iaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran ada tertulis tentang ganjaran-ganjaran bagi orang yang beriman dan juga ancaman bagi mereka yang berbuat kemungkaran seperti yang termaktub dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Kisah-kisah umat terdahulu yang diturunkan azab atas perbuatan mereka juga ada dalam Al-Quran. Tak sedikitlah kandungan Al-Quran ini yang berkait dengan moral dan etika kita sebagai manusia. Misalnya, kisah tentang kaum Sodom yang bergelumang dengan perbuatan homoseksual. Dalam surah Al-Ankabut ayat 29, mafhumnya Allah menceritakan apabila Nabi Lut AS mempersoalkan perbuatan mereka itu, mereka tidak menjawab. Sebaliknya, mereka mengejek Nabi Lut AS dengan berkata, datangkanlah kepada kami azab dari Allah itu jika betul engkau ini daripada golongan yang benar. Dipendekkan cerita, kaum Sodom ini akhirnya ditimpakan dengan hujan batu yang membinasakan seluruh bandar Sodom dan Gomorrah. Seperti yang diriwayatkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-84 dan juga surah Hud ayat ke-82 hingga 83. Ancaman dan juga balasan yang ditimpakan dalam kisah ini secara tidak langsung memberi kegerunan dalam hati orang-orang yang menghayati ceritanya. Perkara itu jugalah yang akan menjauhkan orang yang beriman daripada perbuatan tidak beretika tersebut. Bercerita tentang keyakinan orang beriman kepada kandungan Al-Quran, Allah ada menyebut bahawa Rasulullah SAW adalah merupakan qudwah hasanah bagi sekalian umat Islam, yang mana ada disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti agung. Sebenarnya, etika dalam Islam merupakan salah satu misi kenabian yang utama setelah pengesaan kepada Allah SWT. Dalam hal ini, Rasulullah ada pernah bersabda bahawasanya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Tentang akhlak pribadi Rasulullah SAW ada dijelaskan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadis Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku baginda yang mana merupakan sumber akhlak kedua setelah Al-Quran. Segala ucapan dan perilaku baginda sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah SWT. Dapat disimpulkan bahawa sumber utama dalam etika Islam adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang mana di dalamnya terkandung pelbagai aturan moral yang sangat tinggi yang menjelaskan segala hal-hal yang kita sebagai manusia tidak faham. Jadi semangat moral yang terdapat dalam Al-Quran merupakan satu landasan bagi kita dalam kehidupan seharian. Tidak berlebihanlah jika dikatakan bahawa Al-Quran ini merupakan kitab moral yang paling lengkap. Selain Al-Quran juga terdapat As-Sunnah yang menjadi pelengkap Al-Quran, di mana ajaran Rasulullah SAW terkandung di dalamnya. Kedua sumber inilah yang menjadi dasar dalam etika Islam. Okey, di sini saya akan ceritakan tentang prinsip etika dalam Islam. Di dalam Islam, etika mestilah selari dengan 4 prinsip utama Islam, iaitu selari dengan fitrah manusia, selari dengan konsep adil, agama, memperakui dimensi sikap manusia, serta menyatuni hubungan manusia di dalam konteks personal dan interpersonal. Untuk prinsip yang pertama, iaitu etika mestilah selari dengan fitrah manusia. Islam mempercayai bahawa fitrah atau sifat semula jadi manusia itu adalah baik serta suci dari noda sejak mereka dilahirkan.
Secara semula jadinya, manusia itu senang dan sukakan akhlak yang baik kerana ia bertepatan dengan fitrah semula jadinya. Maka, akhlak yang baik seperti saling tolong-menolong, bercakap benar, mempunyai integriti, bersikap adil dan saksama amatlah disenangi dan digalakkan oleh Islam. Walaupun pada semula jadinya, manusia dilahirkan dengan fitrah yang hanya sukakan kebaikan, namun mereka juga terdedah kepada perkara-perkara sayyiat, iaitu sikap-sikap buruk disebabkan persekitaran serta ejen-ejen sosial yang mempengaruhi mereka seperti ibu bapa, keluarga serta masyarakat. Seterusnya, yang kedua, etika mestilah selari dengan konsep adil iaitu agama. Di dalam sebuah hadis diterangkan seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, maka telah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah din itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Akhlak yang baik." Riwayat Al-Iqra'i. Di dalam Islam, orang yang mempraktikkan etika atau akhlak yang mulia dilihat sebagai orang yang berjaya mempamerkan iman serta agamanya, manakala orang yang melakukan perbuatan yang keji dianggap orang yang lemah iman serta agamanya. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Rasulullah SAW. Seorang lelaki bertanya, "Orang mukmin yang manakah yang paling sempurna?" Baginda menjawab, "Orang yang akhlaknya paling baik." Seterusnya, etika mestilah membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia, iaitu sikap positif dan sikap negatif. Dimensi sikap positif yang disebut di dalam Al-Quran adalah seperti al-ilm, iaitu ilmu pengetahuan, al-bayan, wacana intelektual, dan al-hasan, karakter semulajadi yang baik, dikaitkan dengan fitrah semulajadi manusia yang suci. Selain itu, dimensi sikap negatif pula disebut tentang sikap-sikap yang tidak baik seperti zalum, ajul, terburu-buru, jadal, berbalah dan al-ya'us, berputus asa, sebagai sikap-sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia serta terbit hasil daripada nafsu jahat manusia. Maka amatlah jelas sekali bahawa Islam hanya memperakui serta menggalakkan etika yang dikategorikan di dalam dimensi positif serta mencela etika di dalam dimensi negatif. Bagi hubungan dengan diri sendiri atau bersifat personal melibatkan proses taqiyatun nafs, iaitu penyucian diri yang mana melibatkan penambahbaikan intelek dan kerohanian jiwa yang berterusan. Ia juga memastikan jiwa manusia itu sentiasa suci dan bersih dari sifat-sifat yang buruk dan tidak disukai di dalam Islam. Manakala bagi hubungan antara manusia sesama manusia atau interpersonal perlu diamalkan oleh manusia agar hubungan dengan masyarakat serta makhluk lain seperti haiwan, tumbuhan serta alam terpelihara. Ia juga memberi panduan agar manusia berakhlak mulia seperti saling bekerjasama, bersifat pemurah serta mengucapkan kata-kata yang baik sesama manusia. Akhlak sebegini bukan sahaja mampu meningkatkan darjat seseorang menjadi lebih dihormati serta dimuliakan, malah ia dapat mewujudkan hubungan yang akrab serta muhibah di kalangan masyarakat. Seterusnya, kita sambung kepada nilai-nilai etika dalam Islam. Etika merupakan sesuatu yang boleh menentukan tentang benar atau salah yang dapat menghalang berlaku je sesuatu berdasarkan prinsip moral. Sementara itu, etika dalam bahasa Inggeris dipanggil ethics yang bermaksud satu cara mengawal tingkah laku. Etika juga dipanggil akhlak di dalam Islam. Seterusnya adalah contoh-contoh nilai etika di dalam Islam. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu perkara yang dilakukan dan diniatkan kerana Allah. Yang kedua adalah merendah diri. Merendah diri adalah sifat menerima sesuatu kebenaran dan tiada rasa sombong dalam diri. Seterusnya ialah menjauhi diri daripada sifat hasad dengki. Sifat hasad dengki ini terjadi apabila kebolehan atau keistimewaan yang ada pada orang lain yang kita tidak miliki. Contohnya, Aminah berkawan dengan Siti. Aminah seorang yang bijaksana dan cantik, manakala Siti mempunyai rupa paras yang biasa dan kurang berkebolehan dari Aminah. Siti mula timbul sikap hasad dengki kerana lebih ramai orang meminati Aminah berbanding Siti. Seterusnya, berdiam diri dan sikit berkata-kata. Bercakap tanpa sebarang keperluan merupakan perkara yang sia-sia. Saya ambil sebagai contoh,
Salman adalah jiran kepada Amin. Salman mempunyai kenderaan baharu, tetapi Amin tidak memberi kata-kata yang baik. Malahan Amin menyatakan bahawa kereta yang dibeli oleh Salman itu tidak berjenama dan menuduh Salman mempunyai banyak hutang yang tertunggak. Akhir kata daripada saya, berkata benar ini tergolong sifat jujur dan positif dalam Islam. Contohnya, Zakwan memberitahu emaknya bahawa dia akan berada di masjid untuk menunaikan qiyamul lail. Tetapi perkara yang dia lakukan adalah di sebaliknya. Dia mengunjungi ke cyber cafe bersama rakan-rakannya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor dan sahabat sekalian. Saya Muhammad Lufi Aiman ingin menyambut cerita tentang perkembangan peradaban tamadun Islam di alam Melayu. Okey, kat sini korang tahu tak cara perkembangan Islam yang berlaku ketika alam Melayu? Jadi di sini ada sedikit perkembangan agama Islam yang ingin saya ceritakan. Pertama, korang pernah tahu tak tentang pengajian ilmu sejarah dan tulisan Jawi? Macam mana perkara ini boleh ada di negara kita, macam mana dia berkembang? Nak diceritakan, perkembangan agama Islam yang menggalakkan umatnya mendalami ilmu, tuan, tidak hanya tertumpu kepada ilmu berbentuk agama semata-mata, tetapi turut diberi penekanan dari segi ilmu sejarah yang juga mempunyai pengajaran dan nilai moral tinggi. Dalam konteks ini, kelihatan selain pengajian agama, pengajian sejarah juga turut berkembang selari dengan kemasukan Islam di rantau ini. Macam mana dengan tulisan Jawi? Okey, peringkat awal bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar Islam oleh para pedagang Arab sebagai bahasa pengantara dan alat penyambar agama Islam. Kemudian, hasil bijaksana kreativiti ulama Melayu, mereka berjaya menyelesaikan, menggabung dan menyusun kedua-dua huruf Arab dan Parsi ini sehingga terbentuk huruf Arab Melayu Jawi, di mana secara tidak langsung telah mendapat memperkayakan lagi pembendaraan kata Melayu dan menaikkan imej tamadun bangsa Melayu. Karya persejaraan Islam dan pengaruhnya. Apa pula ni ya? Okey, di sini nak ceritakan penghasilan karya sejarah yang menyangkut tentang tokoh-tokoh agama, terutamanya para anbiya dan rasul serta semua peristiwa yang berkaitan dengan agama adalah sesuatu yang amat dituntut oleh Islam. Okey, di konteksnya ayat tersebut, korang boleh faham kenapa karya Islam boleh berkembang di negara kita kerana ia dituntut oleh Islam. Okey, tapi bagaimana dengan pengaruh dia pada masa itu? Nak diceritakan, penggunaan karya oleh masyarakat Melayu pada masa itu dijadikan sebagai contoh atau panduan. Beberapa watak utama dalam karya tersebut turut diambil untuk dijadikan sebagai pendiri atau punca kepada raja-raja Melayu seperti watak Iskandar Zulkarnain yang tentera di dalam sejarah Melayu. Secara umumnya, kedatangan Islam di rantau ini seawal abad ke-7 yang dibawa masuk oleh para ulama luar yang rata-ratanya merupakan pedagang. Hal ini merupakan satu peristiwa bersejarah bagi penduduk Kepulauan Melayu secara keseluruhannya. Kemasukan agama Islam memainkan peranan penting dari segi mengislamisasikan masyarakat tempatan yang pada masa itu rata-ratanya masyarakat Melayu beragama Hindu. Mereka mengubah corak pemikiran masyarakat Melayu pada masa itu kepada cara hidup Islam yang sebenar. Dalam usaha mengislamkan masyarakat Melayu pada masa itu, para ulama melakukan beberapa cara ataupun beberapa langkah untuk menarik lebih ramai orang Melayu menganuti agama Islam. Pertama, mengajar ilmu agama Islam di istana, mempelajari ilmu bahasa dan budaya Melayu, dan sesetengah mereka pula mengawini penduduk tempatan. Kedua, perkawinan campur. Ketiga, penampilan mereka yang berkarisma juga menarik perhatian mereka. Dan kelima adalah pendidikan agama. Para ulama memberi pendidikan agama dalam kalangan masyarakat. Mereka melakukan pendidikan di istana dan masjid, dan hal ini dapat dibuktikan melalui buku sejarah Melayu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Namusin bin Aznan akan menerangkan semangat tamadun Islam dalam kehidupan masyarakat di alam Melayu. Rakan-rakan sekalian tahu tak, sebelum kedatangannya Islam, agama Hindu-Buddha telah bertapak kukuh meliputi setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu. Ya, agama itu telah mempengaruhi sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat orang Melayu. Agama Hindu-Buddha ini menjadi pilihan masyarakat atasan seperti golongan istana untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Kemudian rakyat biasa atau bawahan akan menganut
menganut dan berpegang dengan kepercayaan animisme. Seterusnya kita pergi ke faktor kedatangan Islam ke alam Melayu. Faktor paling utama ialah pedagang Islam yang datang berdagang di tanah Melayu. Selain itu, faktor persaingan kuasa Islam tempatan dengan mereka yang belum Islam, peranan yang dimainkan oleh istana Raja-Raja Melayu, kelebihan Islam itu sendiri dan penentangan terhadap kuasa-kuasa Eropah Kristian. Datangnya agama ini mencetuskan satu zaman baru serta impak tauhid yang besar. Islam telah membawa unsur-unsur yang rasional, intelektual dan logikal di mana mereka diajar supaya mempercayai Tuhan iaitu Allah yang Maha Esa. Secara logiknya, dunia ini tidak boleh dipimpin dan diperintah oleh Tuhan yang banyak, kerana jika demikian, sudah pastilah dunia ini menjadi huru-hara dan kelangkabut disebabkan berlaku pencanggahan di kalangan Tuhan yang banyak itu. Dari aspek sosial pula, persamaan taraf dan persaudaraan Islam diterapkan pada masyarakatnya sehingga tergugat kedudukan sistem kasta di kalangan mereka. Islam telah menggantikannya dengan memperkenalkan sistem persamaan taraf dan persaudaraan Islam, malah berjaya mewujudkan perpaduan antara mereka. Malah dari segi aspek politik, agama Islam menegaskan unsur-unsur politik Islam yang berbentuk sejagat, saksama, adil, mengenal hak dan bertanggungjawab. Salah satu aspek utama perubahan dalam bidang politik dan pentadbiran Islam ialah berjaya mempengaruhi sifat pemerintah di rantau ini. Rata-rata struktur politik pemerintah Islam di alam Melayu mengembalikan tenaga seluruh rakyat bagi mempertahankan ajaran Islam, negara dan umatnya. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Afini. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam dalam pengaruh undang-undang Islam. Mahkamah Inggeris telah membuat keputusan bahawa undang-undang Islam memang undang-undang asal negeri ini. Contohnya Kanun Melaka, iaitu mukadimah undang-undang berkaitan konsep Islam, kedudukan jawatan Sultan Mahmud dan Raja-Raja sebagai Khalifah Al-Mu'min, serta fasal berhubung menteri, pegawai istana dan pasukan tentera supaya mereka bertindak mengikut firman Allah di dalam Al-Quran. Selain itu, pengaruh ilmu pengetahuan juga berlaku selepas kedatangan Islam. Kedatangan Islam telah melahirkan semangat keilmuan di dalam kalangan penduduk untuk mencari dan belajar. Institusi pondok tumbuh dengan pesat sebagai pusat perkembangan ilmu dan tempat untuk mempertahankan tradisi suci yang diajar oleh Islam. Mengikut pandangan penulis tempatan, alam Melayu mementingkan penggunaan akal, ilmu metafisik serta pendapat yang munasabah. Ramai tokoh ilmuwan yang lahir seperti Nuruddin Al-Ralini, Syamsuddin Al-Sumaterani, Abdul Rauf Singkil dan lain-lain. Akhir sekali, perkembangan bahasa dan tulisan. Bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan dan bahasa ilmu sekitar abad ke-15 Masihi dan 17 Masihi. Contohnya, Melaka menjadi sebuah pusat pelabuhan antara bangsa dan dikunjungi oleh pedagang dan pendakwa dari pelbagai negara di dunia ini. Oleh itu, bahasa Melayu diguna pakai dalam pertuturan semasa berurusan di pelabuhan tersebut. Aspek tulisan turut dipengaruhi kerana kedatangan Islam telah memperkenalkan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu dan mempunyai hubungan rapat dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa Al-Quran dan huruf Parsi.